Jangan lagi dihiraukan siapa-siapa saja yang argue tentang selawat, sebab selawat itu tanda kesyukuran kita kepada baginda Nabi SAW. Allah berselawat sebelum Nabi SAW diutuskan, sebelum dilahirkan. Allah berselawat kepada siapa? Kepada rohaniah Nabi SAW yang namanya Ahmad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bertemu pada malam ini untuk kita bicara berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Ilmu berkenaan dengan Isra dan Mi'raj ini bukan ilmu biasa ya. Ilmu maksudnya dia ilmu yang bersifat kelangitan. Dia bukannya ilmu yang bersifat kebumian. Jadi ia perlu kepada satu bentuk pengamatan. Dan mudah-mudahan ilmu yang disifatkan sebagai cahaya itu menyerap masuk dalam hati kita ini, ada baiknya kita membersihkan dahulu bekas hati kita ini dengan istighfar. Mudah-mudahan tidak semata-mata dengar, tetapi boleh difahami, dan mungkin tak mampu difahami tetapi tidak terlepas daripada menyerap ke dalam rohani, insya-Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin. 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 Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian setelah kita beristighfar, kita perlu untuk menginsafi bahawa tidak akan ada yang namanya Isra Mi'raj jika tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak kena adab kita kalau kita bicara tentang anak, tapi kita terlupa memandang mak bapanya. Jadi ibaratnya
Nakkan anak, kita santuni ibu bapanya, kerana ibu bapa asbab adanya anak. Jadi Isra Mi'raj ini tidak akan berlaku jika tidak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka atas adab rohani kita dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga adab jasmani, ada baiknya untuk kita sama-sama berselawat, untuk kita panjatkan selawat kita itu buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memandangkan Isra Mi'raj ini bukan perihalan bumi, tapi ia perihalan langit. Dan perihalan langit itu juga bukan langit dunia, tapi langit yang menjangkau ke lapisan langit yang hanya Allah dan Rasulnya mengetahui. Maka selawat ini kita fokuskan kepada dua perkara, iaitu selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, yang dilahirkan di Mekah, diangkat menjadi Rasul di Mekah, dan akhirnya berhijrah dan dimaqamkan di Madinah. Dan pada masa yang sama kita hantarkan juga selawat ini kepada rohaniah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan terbuka kepada rohani kita rahsia-rahsia pengabdian kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad,
sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan asbab kuliah kita pada malam ini terhubung kembali rohani kita dengan rohani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala dengan asbab syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat nafsu kita daripada amarah kepada lawamah, daripada lawamah diangkat lagi kepada mulhamah, dan sekurang-kurangnya kita mencapai nafsu mutmainnah. Kerana itulah tiket untuk kita diberi ruang untuk memasuki jannah. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batina wa tahsyuruna bi ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Bila bicara berkenaan dengan Isra' Mi'raj, maka ada satu pedoman utama yang perlu untuk diperhalusi bersama, iaitu Allah Subhanahu wa taala memulakan bicara Isra' Mi'raj ini dengan menggunakan kalimah subhana, iaitu kalimah yang mensucikan Allah. Maha suci Allah dalam bentuk masdar. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Bila disebut subhana, bermaksud apa saja bicara tentang Isra' Mi'raj ini, dia tidak sampai kepada peringkat kunhi zat Allah. Ini kena faham dulu. Itu hakikat zat Allah tak bicara. Kerana itu yang disebut sebagai sempadan laisa. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Allah Ta'ala itu tidak ada satu pun yang seperti-sepertinya. Tidak ada satu bentuk perumpamaan pun yang boleh memperumpamakan seperti Allah. Tidak boleh. Maksudnya tidak ada satu bentuk kebagaimanaan pun untuk kita bicara tentang Allah. Dan kemuncak pengetahuan kita bicara tentang hakikat Allah adalah tidak tahu. Tidak tahu, la idrak. Itu kemuncak pengetahuan kita tentang hakikat Allah. Jadi disebut sebagai kunhizat. Ini kena lapik dulu ke mana pun. Bahawa apa saja penceritaan yang dikabarkan kepada kita, nak faham kod kanan, kod kiri, kod atas, kod bawah, kod mana pun, ia bukan menyentuh tentang hakikat zat Allah Subhanahu wa taala. Itu adabnya. Dia panggil sebagai kunhizat. Jadi selepas daripada itu, barulah kita boleh mula untuk bicara bahawa Isra' Mi'raj ini adalah pada dimensi bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentajallikan keagungannya. Tajalli, memanifestasikan keagungannya. Jadi maksudnya, kalau kita kata Nabi SAW Isra' Mi'raj, naik ke atas ke naik ke bawah? Jawapannya mana? Kalau ikut secara faham umumnya, kita kata Isra' daripada Masjidil Haram Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa di Palestin. Itu jelas faham. Bergerak tak bergerak? Ya, bergerak. Ada pergerakan. Masjidil Haram ke Palestin, ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj. Mi'raj itu maksudnya diangkat.
diangkat ke langit dan bicara itu langit pertama, langit kedua sampai langit ke-7, ada bicara sampai ke peringkat langit ke-10, bertemu dengan para nabi dan para rasul sebelum baginda Nabi SAW. Jadi pada bahasa kemanusiaan dan fitrah kemanusiaan kita faham Mi'raj tu naik ke atas ke naik ke bawah. Pada secara bahasa kemanusiaannya naik ke atas. Maka mungkin kita fikirkan, adakah Allah di atas? Sehingga Nabi SAW perlu untuk berada di atas. Satu. Kemudian kita semua mengetahui bahawa sampai ke peringkat langit ke-7 berjumpa dengan yang terakhir Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Sampai di situ maka malaikat Jibril pun surrender. Lepas daripada itu adalah Sidratul Muntaha. Di hujung Sidratul Muntaha itulah Arshullahil Azim, arsy Allah yang agung. Dua tempat ini Jibril ikut sekali tak? Jibril tak ikut, tak mampu Jibril untuk ikut. Mana semua kita tahu bahawa kalau mana Jibril kata kalau dia pergi juga dia akan musnah. Okey. Jadi di situ pada yang disebut sebagai pertemuan Nabi SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka adakah benar-benar pertemuan itu berlaku? Ia berlaku. Bagaimana ia berlaku? Berhadap-hadapan ataupun secara syuhud dalaman Nabi SAW kepada baginda, syuhud dalaman kerohanian Nabi SAW memandang Allah SWT dibukakan singkapan, adakah berhadap-hadapan, berwajah-wajahan? Adakah begitu? Maknanya kalau kita nak faham macam mana pun, kod mana pun kita lapis awal-awal, ia hanya dalam dimensi tajalli. Bukannya maknanya bertemu betul-betul bicara tentang hakikat zat Allah. Kita memang kena tarik handbrake kat situ. Itu immigration yang tidak diberikan pasport untuk sesiapa saja naik. Itu dipanggil sempadan laisa. Kata ke situ. Jadi ada yang kata Nabi SAW bertemu dengan Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menyatakan kepada Nabi SAW untuk solat 50 waktu, kemudian berulang alik dengan Nabi Musa dan sebagainya itu. Maka ada yang kata itu sebenarnya bukan memandang, tapi Nabi bersujud. Dalam sujud itu Allah mewahyukan. Nabi memandang dalam syuhud dalaman rohaniahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang mengatakan begitu. Ada yang mengatakan bahawa maknanya memang Nabi bicara dengan Allah dengan cara yang tidak diketahui bagaimana pun. Jadi jangan duk balah kat situ. Wahabi duk faham kata itu dalil bahawa Allah di atas. Maknanya Allah di atas merujuk kepada apa dia? Hakikat zat Allah. Itu menyimpang daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kita ambil faham asas, tak mau gaduh-gaduh. Orang boleh bicara apa saja takat dia faham, tapi kalau semua orang kunci itu hanya pada dimensi tajalli, pada menyatakan, pada memanifestasikan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia bukan pada hakikat zat Allah. Dan kita tak bicara kepada bagaimana hakikat zat Allah di situ, maka kita selamat. Itu dulu kena faham. Bukan nak salah menyalah. Kata Nabi berjumpa berdepan-depan dengan Allah, maka okey, boleh terima, tapi dalam dimensi tajalli. Itu. Jadi kalau tak terima tentang aspek-aspek tajalli ini, maka jangan bicara tentang Isra Mi'raj. Mungkin boleh tersalah faham, tergelincir kefahaman. Kita tambah-tambah kalau kita tidak mempelajari sifat 20 sebagai satu pendekatan yang ijma' untuk mempelajari akidah. Gitu. Asy'ariyah dan Maturidiyah Ahlussunnah wal Jamaah. Okey, nak faham kat situ dulu. Kemudian ke mana-mana pun boleh. Ibarat macam tu. Tapi dia kan suka hati berdasarkan kepada hadis-hadis dan nas-nas yang ada pastinya. Habis. Yang kedua, sebenarnya ada apa dengan Isra dan Mi'raj? Perjalanan Isra dan Mi'raj ini sebenarnya adalah perjalanan pada menyatakan Nur Muhammad. Kalau kita menerima Isra dan Mi'raj itu berlaku, apa sebenarnya pelajaran utama dalam Isra dan Mi'raj itu? Itulah pelajaran Nur Muhammad. Dan pelajaran Nur Muhammad ini pelbagai pendekatan dimensi para ulama membahaskannya, dan ia menjadi satu perkara yang menjadi kegirangan para sufi. Sebab apa? Sebab di situ perjalanan cahaya, bagaimana untuk kita dengan cahaya memandang cahaya bersama cahaya, nur ala nur. Yang mana disimpulkan itu adalah satu bentuk silibus pelajaran Nur Muhammad yang ditekuni dalam institusi tarikah, dalam perbahasan ilmu tasawuf, sebagai mencapai tunjang agama yang namanya ihsan. Amin. Ini dia punya background dulu. Jadi kalau nak mendalami tentang Isra dan Mi'raj ini,
Tapi tidak teruja untuk bertarikah dan bertasawuf bermaksud sembang-sembang hujung lidah, tak pergi sampai ke peringkat rohaniah. Itu benda. Jadi matlamat akhir sepatutnya bila bicara tentang Isra dan Mi'raj itu adalah apa dia? Berkenaan dengan taraqi rohani. Ada tulis kat Marwah. Taraqi rohani. Taraqi rohani. Mana itu? Kalau sembang Isra Mi'raj hanya penceritaan, dia hanya perkhabaran. Dia hanya sebagai sebuah sejarah. Tidak ada yang disebut sebagai pengukuhan akidah daripada ilmu yakin kepada ainul yakin. Kalau hanya ilmu yakin tidak pergi kepada ainul yakin, jangan bincanglah tajuk yang diberikan. Apa tajuk dia? Apa? Syurga menanti apa? Apa tajuk dia? Tempat mahligai di syurga. Tak payah sembang pasal syurga. Mahligai pun tak ada. Kalau tak fikir taraqi rohani. Taraqi itu apa maksudnya? Peningkatan kerohanian. Daripada peringkat ilmu yang diyakini kepada peringkat ilmu yang dipandang ainul yakin. Kalau ada rezeki Allah bagi haqqul yakin, maknanya benar-benar hak atas ilmu itu. Kita tak bicara Allah sebagai perkara yang wujud, tapi kita benar-benar memandang wujud Allah, asma dan sifat af'alnya, dan kita benar-benar yakin akan kekuasaan Allah dan berada dalam kekuasaan dan kerahmatan Allah. Itu adalah maknanya tema utama yang ada dapat dalam bicara Isra Mi'raj. Jadi bicara Isra Mi'raj bicara rohani. Bicara rohani. Dalam nisbah kita bicara rohani, kita naik ke hadrat Allah Ta'ala. Dalam nisbah Nabi SAW, lantaran baginda itu sempurna, al-kamil, al-insan al-kamil, maka baginda Isra Mi'raj dengan jasad dan roh. Adapun bagi umat baginda SAW, kita Mi'raj adalah dengan rohaniyah melalui ibadah solat. Ibadah solat. Gitu. Dan landscape-nya Nabi SAW itu maknanya dinaikkan apa-apa pun secara maknanya kita panggil teknikalnya ada melalui apa dia? Bersama dengan Sayyidina Jibril alaihi salam. Maksudnya apa dia? Ada yang memandu, ada yang membawa. Begitu. Itu dia punya seninya kat situ. Jadi kalau kita dah faham seni ini, rujuklah kat YouTube apa-apa pun rakaman-rakaman tentang Isra dan Mi'raj, fokus kita di situ. Maka sepanjang mendengar ceramah Isra Mi'raj rakaman YouTube berlambak pelbagai asatizah kiai masyayikh yang menyatakan, sepanjang di situ kita kirimkan selawat kepada rohaniah Nabi SAW, supaya rohaniah Nabi SAW menjadi asbab hidup rohani kita. Bila hidup rohani kita, baru meningkat amarah kepada lawamah, kepada mulhamah, kepada mutmainnah. Semua orang dah biasa dengar kan nafsu-nafsu ni kan. Tapi soalnya di mana kita dalam perjalanan meningkat nafsu itu? Meningkat nafsu itu. Selagi tidak mencapai mutmainnah, tidak ada lesen ke jannah. Itu. Serendah-rendah nafsu ahli syurga adalah nafsu mutmainnah. Dia perihalan rohani yang menjalani perjalanan pembersihan. Bukannya perihalan akal yang memahami dan menghafal ilmu tersebut. Kita selalu baca kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali Hujatul Islam rahimahullah ta'ala, wa nafa'na bi ulumihi wa bi asrarihi fi daraini Allahumma amin. Kita baca buku beliau itu adalah hasil kemuncak perjalanan kerohanian yang beliau dapati daripada gurunya. Kita baca buku tapi tak teruja untuk turut sama menyertai pengalaman rohani yang Imam Ghazali jalani bersama gurunya. Maka adakah benar kita dengan ilmu itu? Tak benar. Sebab apa? Ia hanya sampai ke peringkat perbahasan akal, tak pergi pun kepada ainul yakin tadi. Itu. Jadi perkara ini semua tunjangnya, sandarannya adalah pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Itu bedanya. Isra dan Mi'raj. Yes. Itu yang kedua. Ini pengenalan awal dulu. Yang ketiga, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini memperkenalkan kita akan hakikat Nabi Muhammad SAW. Bahawa baginda itu manusia, tapi bukan seperti manusia biasa, dan tidak ada makhluk yang sepertinya. Tidak ada makhluk yang sepertinya. Gitu.
Okey, tidak ada makhluk seperti ini. Maka bagi itu manusia, tapi kemanusiaan baginda adalah kemanusiaan yang memperkenalkan kepada semua manusia yang lain akan dua perkara. Dua perkara. Kalau sembang Isra dan Mi'raj tak bertambah takzim kita kepada Nabi SAW, maka itu ibarat burung kakak tua mendengar burung kakak tua yang lain bicara tentang siulan-siulannya masing-masing. Adakah kita kakak tua? Saya tidak mahu menjadi di sini sebagai kakak tua yang mendendangkan alunan kepada kakak tua yang lain. Ibaratnya macam tu. Ini adalah perlian dan tempelakan guru saya bila saya merujuk kepada beliau ke satu kita yang dahulu berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Dia kata, Ustaz, kalau bicara Isra dan Mi'raj, Ustaz jangan jadi kakak tua dan jangan berhadapan dengan kakak tua. Ustaz kena benar dengan apa yang Ustaz nyatakan supaya orang yang dihadapan Ustaz itu juga benar dalam perjalanan kerohanian. Itu amanah dia. Kalau tidak, jangan sembang tentang Isra dan Mi'raj. Dan di antara perkara yang Nabi pandang dan diajar dalam peristiwa Isra Mi'raj dari langit ke langit itu adalah bagaimana para asatizah yang cakap tak serupa bikin akhirnya mendapat seksaannya. Itu maknanya seorang yang bercakap tapi dia tidak merasai apa yang dicakapkan. Apa yang dicakapkan itu merujuk kepada refleksi kepada asatizah yang cakap tak serupa bikin. Tapi bukan ustaz-ustaz saja, semua orang begitu. Dia cakap benda yang dia tak rasai. Tuan-tuan kalau pergi umrah ada mutawif. Tuan-tuan first timer, mengharap pada siapa? Mesti mengharap pada Allah. Allah betul tu, mengharap pada Allah betul lah. Itu hakikat pada Allah. Tapi asbabnya mengharap pada siapa? Pada mutawif. Lepas tu sembang lah kali mutawif kata, okey, macam mana ni? Mana berapa kali dah ni? Kita ingat mutawif tu mungkin 3-4 kali pergi. Tiba-tiba mutawif kata, saya ni pun baru first time pergi ni. Agak-agak kita rasa lebih okey ke lebih KO? Confirm kita KO ni apa benda? Dan saya mengalami perasaan tu. Mujur saya dah ada pengalaman berumrah. Secara travel tu dia hantar mutawif dia. Sembang dia kata dia pun tak tahu lagi, dia first time datang umrah. Kita kata apa benda ni? Maknanya lepas tu kita terus hijack peranan dia. Sebab kita kata macam mana awak first timer nak buat umrah, tiba-tiba awak nak bawa jemaah 40 orang. Maka adakah awak benar dalam ibadah umrah ataupun awak bekerja dalam penampilan beribadah dengan ibadah yang agung? Maka confirm jawapannya apa dia? Kerja. Sekarang ibadah yang teragung itu dah jadi kerja. Nampak tak? Jadi tak seronok gitu kan? Dusta, maknanya fake, palsu, tak merasai kejujuran. Ibaratnya begitulah kita kalau bicara tentang perkara-perkara kerohanian, agama dan sebagainya yang berkaitan dengan ad-din ini. Kalau kita bicara benda yang kita tak rasa, palsu. Jadi kalau ada anak-anak yang dalam pelajaran pengajian Islam, maka cakap ke anak-anak kita jangan cepat-cepat sangat berkuliah. Pastikan awak merasai dulu apa yang awak ketahui, baru awak jujur dalam menyampaikan. Kalau tidak, awak hanya cari sampul untuk kehidupan. Itu je. Kasar ke ni? Kebiasa ni? Boleh tahan kita ni? Sarah ni Sarah. Allahu Akbar. Itu kena smash kita sekali. Paling-paling pun rasa tu pada ingatan. Pada ingatan. Tapi janganlah sampai maknanya tak sembang langsung. Maksudnya ini mujahadah, kena seimbangkanlah. Maknanya kenapa tak ceramah semua ni? Tak boleh, tak jujur. Bukan macam tu. Dia ada keseimbangan dengan hukum syariat dengan pada keinsafan hakikat. Kena seimbang dua benda, hukum syariat dan keinsafan hakikat. Please. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi dalam Isra Mi'raj ini adalah untuk kita lebih mengenali siapa hakikat Nabi SAW, sehingga kita faham Nabi itu SAW bukan seperti manusia biasa, tapi dia tetap manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Kemanusiaan Nabi SAW sambung balik memperkenalkan kepada dua perkara, iaitu benar kehambaan dan memperkenalkan kepada hakikat ketuhanan pada baginda itu. Maksudnya Allah SWT menciptakan Nabi SAW pada rohani baginda khususnya untuk kenal Allah. Untuk kenal Allah.
Jadi kalau tidak melalui pintu Nabi SAW, bermaksud tidak ada laluan dan cara untuk benar dalam mengenali Allah. Sebab apa dia? Allah Ta'ala itu kunhizatnya dengan campur tangan. Buat terus sempadan. Tembok besar Cina ibaratnya, jangan boleh masuk. Okay. Tetapi pada masa yang sama, Allah Ta'ala itu mengamanahkan hamba-hambanya untuk bermakrifah kepadanya, untuk kenal Allah. Maka perkenalan itu, makrifah itu Allah ciptakan pada siapa? Pada rohani Nabi SAW. Maka pada rohani Nabi SAW kita kenal Allah. Dan kalau siapa yang mendakwa dia kenal Allah tidak melalui pintu Nabi SAW, maka dia tidak kenal Allah, tapi dia kenal syaitan, iblis. Itu batiniah. Akhirnya meremehkan syariat Nabi SAW. Maka bicara Isra Mi'raj ini, kalau berkesan di negara kita, sepatutnya terkubur semua golongan batiniah. Tak ada sepatutnya, kalau betul pembawaannya. Dan terkubur golongan yang mana hanya berhakikat meninggalkan syariat. Sebab apa? Sebab kalau benar pada melihat hakikat Nabi SAW, baginda itu diciptakan untuk benar kita berhamba kepada Allah. Pada baginda juga pada perkenalan kita ketuhanan Allah Ta'ala itu. Tapi baginda tidak Tuhan, tempat nak kenal Tuhan pada baginda Nabi SAW. Yang kita sembah siapa? Yang kita sembah kunhizat. Tulis. Yang kita sembah kunhizat. Kita nak kenal kunhizat pada tajalli Nabi, pada tajalli yang Allah Ta'ala berikan pada Nabi Muhammad SAW. Tajalli ahad itu Allah berikan kepada rohani Nabi SAW. Dan rohani Nabi SAW namanya Ahmad. Rohani Nabi SAW namanya Ahmad. Min ba'dismuhu Ahmad. Seperti yang dibicarakan pada zaman Nabi Isa. Saya rujuk surah As-Saff. Dan bila mana Nabi SAW dilahirkan ke muka bumi ini sebagai manusia yang menyempurnakan semua Nabi dan Rasul yang lain, maka namanya Muhammad. Nanti di alam akhirat, bagi dia akan bangkit dengan penuh sanjungan, maka dipanggil Mahmud, terpuji, kemuncak. Begitu. Ini kena faham ni. Dan bicara ini yang sebelum ni kita mungkin dengar macam omong-omong kosong, khayal-khayal orang sufi dan sebagainya, sebab kita tak tahu bicara itu. Dan inilah kegirangan para sufi dalam menekuni Nur Muhammad. Ini semua pelajaran Nur Muhammad pada nisbah Isra dan Mi'raj. Kalau orang tanya, apa pelajaran utama dalam agama berkaitan dengan Isra dan Mi'raj? Namanya pelajaran Nur Muhammad. Dan Isra Mi'raj ini bukan peristiwa yang getir. Sahabat menjadi murtad dengan sebab Isra dan Mi'raj. Ada yang mengatakan bahawa setelah Sayyidina Abu Bakar firm mempercayai Nabi SAW, ramai yang kembali bertaubat dan berpatah balik. Itu ada yang mengatakan begitu. Tetapi maknanya sepaham saya memang ada yang memang tergugur daripada ketumbukan utama para sahabat. Gitu. Ini saya masih lagi simbang tentang dia punya konsep utama dia dulu. Kalau masa dah time dah waktu, kita berhenti. Yang faham ni dulu. Sebab yang rencam-rencam tu semua ada dalam YouTube. Saya rujuk YouTube, saya rujuk Facebook, saya rujuk apa lagi, mana website dan sebagainya. Lengkap dah nak baca tu. Tapi apa yang saya bicara ini tidak saya temui setakat saya buat ulang kaji dalam ceramah-ceramah Isra Mi'raj di YouTube yang pelbagai. Itu saya bagi. Kalau tak sempat nak habis malam ni, maka dengan faham yang saya kongsikan ini, maka tuan-tuan boleh dengar ceramah Isra Mi'raj yang pelbagai itu. Tapi fokusnya di sini. Ini dah sampai masanya kita faham apa sebenarnya tentang Isra dan Mi'raj. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi dia ibaratnya begini. Kaabah itu kita sembah ke? Tak. Tapi Kaabah tu tempat kita berhadap. Yang kita sembah Rabb hadzal bait. Kan li ila fi quraish ila fihim rihlata syita'i was-sayf falyabudu Rabb hadzal bait. Maka abdikanlah diri kamu kepada Tuhan rumah ini. Tapi kita menghadap rumah tersebut. Ibaratnya begitulah.
Kita menghadap nak mengenal keagungan Allah pada Nabi SAW, ketuhanan Allah pada Nabi SAW. Rohaniah bagi dia namanya Ahmad, pada cahaya nur yang namanya Ahmad. Kalau bicara martabat 7, dia masuk dalam perbahasan ahadiyah, wahdah dan wahidiyah. Ini semua adalah bicara para sufi dari Isra dan Mi'raj. Itu semua bicara tajalli. Kalau golongan menolak langsung bicara ini, bermaksud ilmunya takkan pergi kepada ilmu yakin, kepada ainul yakin, dan pasti akan berada dalam amarah, tak lepas pun lawamah. Apa maksud amarah? Amarah ni maknanya nafsunya liar dengan Allah. Kita berhenti azan tak kat surau ni? Pengamalannya tak terus. Saya meraihkan Pak Amalan. Skandal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana tadi mati? Amarah. Amarah ni apa dia? Nafsu yang liar dengan Allah. Kita duk faham kalau nafsu tu liar, dibuat maksiat, maka amarah, betul tak? Maka kena faham, amarah itu, keliaran dengan Allah Ta'ala itu datang dalam dua keadaan. Sama ada dalam keadaan maksiat, itu semua faham, juga dalam keadaan taat, juga dalam amarah liar. Apa maksudnya? Kalau dia bermaksiat sebab memang betul-betul dia langgar apa yang Allah Ta'ala sepadankan, itu semua faham. Dalam dia bertaat, apa dia? Dia mengambil kemuliaan Allah nisbah kepada dirinya mulia dengan ketaatan yang dia buat. Itu juga amarah. Maka jangan fikir kita masuk surau kita dah tidak amarah lagi. Jangan fikir kita dah haji dan dah pergi umrah, kita dah zakat, tutup aurat, dah solat lagi waktu penuh dan sebagainya, kita dah selesai amarah. Kalau kita mengambil kemuliaan Allah dengan ketaatan yang kita lakukan, itu juga disebut sebagai keliaran nafsu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ramai orang yang terlepas pandang. Dia sonok anaknya hafal Quran. Kalau hafal Quran mengambil hak Allah, kemuliaan itu, berasa mulia dengan hafal Quran dirinya, berasa mulia dengan saf hadapan dirinya, berasa mulia dengan haji, umrah, zakat dan solat dan sebagainya dirinya, itu juga satu bentuk keliaran, masih tak terlepas daripada amarah. Kena hati-hati. Macam mana nak lepas daripada amarah? Kalau apa dia? Tolak langsung dimensi ilmu ketuhanan yang Allah titipkan pada rohani Nabi SAW. Yang mana dengan ilmu ketuhanan itulah rohani kita bermi'raj kepada Allah dengan pergi kepada lawamah. Lepas tu mulhamah dan mutmainnah. Itu bendanya. Kenapa masuk bahagian nafsu ni? Sebab tajuk dia nak mahligai kat syurga. Jangan fikir mahligai itu, fikir kita ni boleh masuk tak masuk. Lawamah, mulhamah, pergi kepada mutmainnah. Itu tiga perkara yang mendasari bicara Isra dan Mi'raj, supaya ada muhasabah kita bersama. Jadi lepas ini dengan Nabi SAW jangan enteng-enteng. Selawat sebanyak-banyaknya. Bukan hanya semata-mata pada memuji fizikal baginda, pada memuji kenabian dan baginda, pada memuji maknanya kelebihan yang Allah berikan pada baginda, bukan semata-mata pada fadilat-fadilat yang Allah janjikan bagi mereka yang berselawat, tapi serentak dengan itu terus pergi kepada keterhubungan rohani dengan rohaniah Nabi SAW. Itu yang paling penting, itu yang tiada sekarang. Kalau tanpa Nabi SAW, pasti tidak ada peningkatan nafsu. Dan itu diilustrasikan secara nyata dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka kesimpulan bagi mukadimah Isra Mi'raj, bordernya adalah tak bicara tentang hakikat Allah, disebut sebagai kunhi zat. Selebihnya bicara apa-apa pun, macam mana pun, tapi kalau kita ikat ini bukan kunhi zat, hanya pada dimensi tajalli, itu selamat kita. Selesai satu. Yang kedua, Isra Mi'raj adalah perihalan apa benda? Perihalan taroki kerohanian. Sebab Nabi SAW Isra Mi'raj jasad dan ruh, bi'abdihi,
asra bi abdihi, maknanya bila sebut abdun maknanya sempurna jasad dan roh itu. Okey. Adapun kita, mi'raj kita adalah pada roh. Dan yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah berkenaan dengan mengenali hakikat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan mukadimah itu kita mulakanlah sedikit sirah berkenaan dengan Isra dan Mi'raj. Nabi sallallahu alaihi wasallam dibangkitkan. Kita ni ceramah khas ke ceramah kuliah maghrib biasa ni? Kalau kuliah maghrib biasa saya kena berhenti dah ni. Sebab dah azan. Khas. Kalau khas sampai pukul apa? Biasanya uruf. Pukul 9. Suka hati dia je kau. Betul, pukul 9 boleh? Okey. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Isra Mi'raj ini bermula dengan kita akan sembang plot-plot utama. Nabi SAW diutuskan pada umur ke-40 tahun sebagai Nabi dan Rasul. Sebelum daripada itu baginda suka berkhalwah, tidak suka akan perihal orang kafir Quraisy yang menyembah berhala di sekeliling Kaabah. Pada ketika itu diriwayatkan bilangan berhala kat Kaabah tu bersamaan dengan bilangan hari dalam setahun, 360 lebih berhala. Okay, kemudian dalam munajat itu maka akhirnya berdapatlah wahyu. Wahyunya ada isyarat bismi rabbikal ladzi khalaq. Maksudnya dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Begitu. Itu kalau syarahkan itu dia panjang. Maka di situ maksudnya di situ peranannya. Kemudian Nabi kata ma ana biqari'in, aku tak tahu baca. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang Nabi nak sampaikan itu benar-benar mutlak wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya ada rahsia kenapa Nabi sebut ma ana biqari'in. Bermaksud apa dia? Bermaksud perkara ini adalah perkara yang memang dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya, bukan daripada reka-rekaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Okey, kemudian berlakulah dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian berlaku dakwah secara terang-terangan. Dan pada bila berlaku dakwah secara terang-terangan, yang banyak menjadi pelindung, asbab perlindungan Nabi SAW adalah siapa? Adalah bapa saudaranya. Begitu. Jadi sampai ke peringkat Nabi Muhammad SAW mengalami satu peristiwa, iaitu tahun ke-10 kenabian kurang lebih, iaitu apa dia? Kematian Abu Talib dan Siti Khadijah. Siti Khadijah ini amat dicemburui oleh semua isteri-isteri yang lain. Isteri-isteri Nabi ni siapa? Isteri-isteri Nabi ni adalah Ummahatul Mukminin, bonda kita semua orang beriman. Tapi bila kita bicara tentang kecemburuan isteri-isteri Nabi SAW ini, tidak sekali-kali mengurangkan kedudukan bagi mereka sebagai Ummahatul Mukminin. Itu hanya bicara mereka itu fitrahnya wanita memang begitu. Cemburu. Itu dia panggil sya'nul mar'ah. Hal orang perempuan dicipta begitu. Jangan kita kata memandang tentang peristiwa-peristiwa plot-plot yang berlaku isteri-isteri Nabi SAW ini sebagai membawa kesimpulan merendahkan kedudukan mereka. Faham ke situ? Kena bezakan. Perihalan fitrah kewanitaan satu perkara, itu juga pelajaran untuk wanita-wanita sampai ke hari akhirat. Pada masa yang sama, mereka terpilih dan dipilih sebagai bonda kita semua. Itu satu hakikat yang perlu kita pegang. Habis. Kemudian Siti Khadijah itu kenapa tidak dicemburui? Kenapa? Sebab Nabi amat kasih kepadanya. Kenapa? Sehingga tulang berulangnya juga ingin dimaharkan untuk dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Khadijah ini ramai yang berurus niaga dengannya. Itu juga menjadi asbab, maknanya ada sedikit kelegaan dalam Nabi membawa bicara dakwah. Pada masa yang sama juga ada peranan Abu Talib. Allah berkehendak kepada bahawa Nabi SAW itu menjadi suri teladan yang terunggul kepada kita, tidak hanya semata-mata asbab, tapi pergi kepada musabbibul asbab. Maka Allah tak, asbab ni ikhtiar, musabbib itu Allah. Okey, maka Allah mematikan Siti Khadijah bonda kita dan juga Abu Talib. Maka di sini ada perbahasan. Abu Talib itu meninggalnya Islam ke tidak Islam? Maka saya mengikut pentarjihan yang dibuat oleh Syekh Ramadan Al-Buti. Kenapa saya sebut nama beliau? Sebab saya dengar sendiri dengan telinga saya ini di Masjid Negeri Shah Alam satu ketika dahulu. Beliau mengatakan bahawa wa ana alal yakin, aku amat yakin bahawa Abu Talib matinya Islam.
cuma tidak terzahir Islamnya. Atas asas apa? Begini, pada waktu itu tidak ada siapa yang lebih cinta daripada Nabi SAW melainkan Abu Talib. Orang lain masuk Islam, rata-rata yang masuk Islam itu golongan kaya mewah ke golongan yang memang tertindas dan tertindas? Golongan tertindas. Maka dengan masuk Islam, dia mengeluarkan dirinya daripada penindasan manusia dan dia rasa terbebas di bawah keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu. Maka ada faktor yang melepaskan daripada situasi yang sedang dihadapi itu orang lain. Abu Talib tidak mengakui keislamannya secara lafaz. Sebab apa? Atas cinta. Kalau Abu Talib juga melafazkan keislamannya, siapa lagi nak pertahan Nabi Muhammad SAW? Atas cinta Abu Talib tidak bersyahadah. Orang lain atas apa? Atas tertindas dan sebagainya, sedar diri takkan kita nak berada dalam penindasan makhluk, kita nak dengan Allah. Maka di situ faktor utama yang awal masuk Islam di kalangan golongan mustad'afin. Tapi bukan semuanya, bukan semuanya. Sayyidina Abu Bakar kaya, begitu, bukan semuanya, tapi awal-awal itu mustad'afin. Sebab apa? Sebab mereka memang tidak ada apa-apa kepentingan. Adapun orang kafir Quraisy masuk Islam, orang kafir Quraisy menolak Islam sebab ada kepentingan masyhur. Apa masyhurnya? Penjualan berhala. Dan mereka sebenarnya membantah Nabi SAW bukan sebab agama yang Nabi sampaikan secara literalnya itu, tapi rentetan daripada agama Islam yang Nabi SAW sampaikan, maka berhala tidak lagi menjadi belian. Maka perniagaan mereka terganggu gugat. Itu saja. Ada kepentingan. Begitu. Jadi atas kepentingan kafir Quraisy tidak memeluk Islam, tapi Abu Talib tidak melafazkan syahadahnya bukan atas kepentingan dirinya, tapi atas kecintaan kepada Nabi SAW. Dipujuk oleh Nabi SAW, Abu Talib kata tidak. Sebab kalau dia masuk Islam, maka lebih cepat lagi penentangan yang besar-besaran berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Itu beza. Maka tidakkah sempurna iman dengan cinta kepada Nabi SAW? Tidak beriman kamu melainkan aku menjadi orang paling kamu cintai daripada segala-galanya, ibu bapa kamu dan anak keturunanmu semuanya. Bukankah syarat benar iman itu adalah cinta? Maka tidak ada cinta yang dapat menandingi cinta Abu Talib. Hati-hati sebelum nak kata itu. Jadi perbahasannya panjang dan banyak buku yang para ulama telah nukilkan bahawa Abu Talib itu tetap mendapat bahagian syurga yang khusus untuknya lantaran cintanya itu mutlak kepada Nabi SAW. Maka bila Abu Talib diwafatkan, dimatikan Allah bersama dengan Siti Khadijah pada tahun yang sama, maka para sejarawan mengatakan bahawa itu adalah tahun kesedihan. Memang Nabi bersedih. Maka udahlah bersedih dengan meninggalnya dua orang yang menjadi paksi utama. Tapi Allah nak mengajar kita melalui sirah kekasihnya bahawa jangan selama-lamanya dengan ikhtiar, tapi kena pergi satu peringkat, pergi kepada yang mencipta dan memiliki ikhtiar, iaitulah musabbibul asbab. Abu Talib dan juga Siti Khadijah itu asbab untuk Nabi mendapat ruang berdakwah, walaupun ditekan begitu rupa, tapi tetap ada keselamatan asbabnya. Tetapi Allah ingin mengajar sampai satu peringkat, asbab itu hanya sempurna. Allah angkat semua asbab itu supaya benar dengan musabbibul asbab. Maka di situ orang kafir Quraisy pun dah tak terikat lagi dengan malu Allah mereka kepada Abu Talib, dan maka penyiksaan semakin teruk. Maka Nabi SAW mengharapkan dapat diterima di mana? Di Taif. Bila pergi di Taif, maknanya di Taif juga ditolak. Tak sangka-sangka penduduk Taif maknanya menolak Nabi SAW pulang dalam keadaan berlumuran darah. Maka betapa kecewanya. Hanya seorang yang Islam, iaitu Adas. Ada majlis Masjid Adas yang sekali menjadi kita ziarah, kalau kita ziarah ke Taif. Begitu. Dalam ketika getir itulah, dalam tempoh-tempoh itulah, maknanya Nabi SAW tetap dalam kedudukan rohaniah baginda sebagai tajalli kerahmatan Allah yang mutlak, rahmatan lil alamin, mutlak. Maka malaikat sendiri tidak sanggup menyaksikan Nabi diperlakukan sebegitu rupa. Malaikat diizinkan Allah untuk memberi tawaran kepada Nabi SAW. Wahai kekasih Allah, tak tahan kami. Kalau nak dua bukit ini, kita hempapkan penduduk Taif ini, boleh saja lakukan. Tapi Nabi tetap pada
kerahmatan Allah yang mutlak. Maka Nabi kata, fa innahum la ya'lamun. Allah maghfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku, mereka tidak mengetahui. Dan Nabi mendoakan generasi selepas itu menerima seruan baginda SAW, dan itu berlaku. Adakah doa Nabi kepada penduduk Taif hanya terbatas kepada penduduk Taif? Ataupun juga kena juga kat kita? Apa Nabi kata? Allahumma gfir qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkan kaumku. Kita tak masuk ke kaum Nabi SAW? Masuk. Maka dapat doa Nabi. Kita dapat doa Nabi SAW. Gitu. Jadi kadang-kadang itulah sebabnya kita jahat, tiba-tiba nak baiklah. Itu sebab apa? Doa Nabi SAW. Ini pemalas selawat, tak malu ni orang. Jadi siapa-siapa yang argue untuk diperbanyakkan selawat, tolak tepi. Ibarat sampah sarap dalam perjalanan kerohanian kita. Saya cakap secara keras supaya menetapkan kesan. Jangan lagi dihiraukan siapa-siapa saja yang argue tentang selawat. Sebab selawat itu tanda kesyukuran kita kepada baginda Nabi SAW. Allah berselawat sebelum Nabi SAW diutuskan, sebelum dilahirkan. Allah berselawat kepada siapa? Kepada rohaniah Nabi SAW yang namanya Ahmad. Begitu. Itu agungnya amalan selawat. Maka akhir zaman ini, sempena Mekah dah kehijauan, bukan lagi padang pasir, daripada atas hijau dah. Itu semua tanda-tanda nyata akhir zaman. Siapa lagi yang argue selawat, tidak ada masa untuk interaksi dengannya. Kamu jalan kamu, aku tetap mengajak kamu untuk memperbanyakkan selawat. Kita terus berselawat. Lepas sembahyang selawat, sebelum azan selawat, lepas azan selawat, apa saja selawat. Siapa-siapa walaupun keluar daripada mulut seorang ustaz sekalipun yang argue tentang selawat, program-program yang memperbanyakkan Nabi SAW dipuji dan dipuji dan diagungkan pada martabat keagungan baginda itu, maka itu semua tolak tepi. Tak ada, di ibarat langau. Kau nak pukul-pukul tak kena, akhirnya tak reti je langau. Gitu. Sekarang selawat fokus utamanya. Dalam selawat ada munajat, dalam selawat ada istighfar, dalam selawat ada keterhubungan rohani dengan Nabi SAW, dalam selawat ada pelbagai perkara. Dalam selawat meningkat rohani kepada mutmainnah. Dalam selawat. Gitu. Jangan dimain-main tentang selawat ini. Habis. Kemudian Allah SWT Muhammad, disitulah Nabi SAW akhirnya sebagai ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Allah Ta'ala angkat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj sebagai satu kelegaan. Dan dalam kesedihan itu sebenarnya Allah nak memberi satu ganjaran. Pertama, sebab Nabi tidak melaknat dan Nabi tidak menyalahkan. Nabi tak menyalahkan sesiapa, walaupun baginda berlumuran darah. Dalam setengah riwayat sampai capal baginda itu bertakung darah baginda. Tidak melaknat dan tidak menyalah-nyalahkan, tapi terus mendoakan kebaikan. Itu jiwa baginda Nabi SAW. Maka zaman sekarang kalau laknat-laknat, mencari salah kanan kiri dan sebagainya, itu juga ibarat sampah sarap yang perlu dibersihkan, langau yang jangan dipedulikan. Itu bukan perihalan Nabi kita SAW kalau nak dapat mutmainnah. Jadi Allah Muhammad. Kemudian Allah Ta'ala dalam kesedihan itu, Allah Ta'ala ingin memberikan anugerah dan hadiah kepada Nabi SAW. Pertama, Nabi memaafkan mutlak. Yang kedua, Nabi tetap teguh dalam dakwah, tidak seperti Nabi Yunus yang lari merajuk kerana tidak ada yang menerima dakwah beliau. Dalam riwayat kata hanya 2 orang. Nabi Nuh juga maksudnya seumpama itu, maknanya ada sedikit kekecewaan. Tapi yang paling nyata berkecewa dalam dakwah ini adalah Nabi Yunus, sehingga dimakan dalam perut ikan paus. Nabi tidak begitu SAW. Akhirnya sebagai hadiah Allah kepada Nabi SAW, dapat juga hadiah kepada kita. Peristiwa Isra dan Mi'raj, dapat apa dia? Dapat ibadah solat. Dapat ibadah solat. Dan agungnya ibadah solat itu, sebelum Allah Ta'ala nyatakan di aras yang ke hujung, yang ke puncak itu, maka sebelum Nabi diangkat ke langit dalam Mi'rajnya, bertemu dekat Baitul Maqdis, Nabi SAW bersolat dengan semua Nabi dan Rasul, dan baginda mengimami solat tersebut. Maka di situ kedudukan Nabi SAW berbanding Nabi-Nabi yang lain. Gitu.
Okey, kemudian maka solat itu disyariatkan 50 waktu sehingga tawar-menawar dengan Nabi Musa punya pedoman, akhirnya sampai kepada 5 waktu, dan itulah akhirnya maknanya Nabi turun. Dalam satu malam yang sama Nabi SAW kembali, dan dalam kembalian Nabi SAW itu maka orang yang jenis kepala membawang. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni punya pengasas bawangan. Abu Jahal. Faham? Tulis Abang Roy. Pengasas bawangan. Siapa? Abu Jahal. Abu Jahal ni memang apa berita gitu je. Dan Abu Jahal dengan Nabi SAW bukan lain bapa saudara. Macam pak menakan tanya anak menakan. Okey, Muhammad, apa cerita ni? Membawang. Maka Nabi SAW menceritakan tentang apa yang terjadi. Kau bagaimana pergi Baitul Maqdis, lepas tu ke sini, dia ceritakan semua. Dan dalam perjalanan tu Nabi ceritakan lagi, aku singgah dulu kat Madinah, lepas tu pergi kat Tursina, lepas tu sampai ke Baitul Maqdis. Penceritaan tu jelas. Dan itu sepantas cahaya. Menaiki buruk, hujung pandang terus sampai, macam filem Jumper. Kau nak faham pula dah Ustaz Pak Hambuk tengok filem Jumper. Kalau nak tahu macam mana ilustrasinya, filem Jumper. Betul tu Jumper. Itu ibarat memang dinyatakan begitu. Di mana buruk tu memandang, puf pergi. Pandang puf pergi. Itu cahaya. Maka Nabi SAW itu kalau tidak berbayang semestilah, sebab baginda itu cahaya Allah. Pada dimensi tajalli. Allah sifatnya nur, Nabi juga dinamakan dengan sifat nur. Allah sifatnya Rauf, Nabi juga Allah nobatkan sebagai Rauf. Allah sifatnya Ar-Rahim, Nabi juga Allah sifatkan Ar-Rahim. Allah Al-Azim, Nabi juga Allah sifatkan Al-Azim. Maksudnya apa? Kalau tidak benar dengan Nabi SAW, benar tak dengan Allah? Takkan benar dengan Allah. Jangan teruja mencari ilmu ketuhanan tanpa pergi mencari ilmu kecintaan kepada Rasul junjungan sallallahu alaihi wasallam. Dengan cinta ini kita faham dimensi bagaimana benar menghambakan diri dan bagaimana benar mengenali ketuhanan Allah Ar-Rahman. Gitu. Kemudian lepas habis cerita, Abu Jahal pun kata, yang ni peluang baik ni. Apa peluang dia? Untuk menjatuhkan kepercayaan umat Islam yang pengikut Nabi SAW kepada baginda. Maka dia pun buat satu bentuk penganjuran. Dia anjurkan, apa kata kalau kau sampaikan kepada semua orang Makkah? Maka dikumpulkanlah. Dan kali ini diberikan tempat bukan biasa-biasa, di Hijr Ismail. Di situ berdiri Nabi SAW, dipanggil semua kabilah-kabilah yang besar, diceritakan hasrat Abu Jahal supaya orang memperlekehkan dengan berita yang tak masuk akal ini. Memang tak masuk akal. Sebab apa? Isra' Mi'raj adalah pelajaran untuk kita mengetahui bahawa Allah bukan untuk dibicarakan, tapi Allah untuk dirasai keagungannya. Tulis. Ya, saya buku dua orang wakil. Allah bukannya nak bicara tentang dia dan kebagaimanaannya, bukan. Faham sifat 20, faham asasnya itu dah cukup. Terus taruki rohani dalam ilmu tasawuf dan bertarikat. Bukan sembang Allah gitu, gini-gini, akhirnya jadi gaduh kelai. Tak bertambah pun kelembutan dan tak bertambah pun keinsafan dan tak bertambah pun kehambaan tu. Gitu. Jadi ini pengajaran saya yang utama tentang Isra dan Mi'raj. Allah bukan untuk dibicarakan bagaimana-bagaimana, tapi Allah untuk dirasai keagungannya. Sebab itulah asra bi abdihi, subhanalladzi asra bi abdihi. Allah yang mengangkat hamba-Nya itu. Okay, maka di situ nyata sifat apa dalam Isra Mi'raj ini? Nyata sifat Al-Azim Allah. Bicaranya pun di mana? Dia Arsyul Azim, arasy yang agung. Wa Rabbul Arsyil Azim, Allah Ta'ala Tuhan arasy yang agung. Dan bila sebut kalimah azim, maksudnya apa dia? Amat identik dengan istighfar. Pengampunan Allah Ta'ala itu seagung arasy yang sebesar itu untuk dibandingkan dengan bagaimana besar pendosa kita. Maka yang keempat, tadi yang ketiga bukan lima, kita pergi pengajaran daripada Isra Mi'raj ini apa dia? Allah pasti mengampuni dosa. Pasti. Sebab apa? Bicara solat itu di arasy yang agung. Allah Ta'ala Tuhan bagi arasy yang agung. Dan kita sebut nama agung azim itu bila kita beristighfar, astaghfirullahalazim. Maksudnya apa dia? Walau bagaimana besar pun kita rasa dosa kita, kepada Allah Ta'ala itu sebesar arasy dan tidak dapat dibayangkan bagaimana besarnya arasy itu. Berlapis-lapis setiap tingkatan. Begitu. Jadi
terus bersangka baik kepada Allah, pasti Allah mengampuni. Tidak ada erti putus asa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam apa juga keadaan kehidupan. Habis. Kemudian Nabi SAW pun menceritakan apa yang berlaku. Setelah diberi ruang kepada baginda untuk menceritakan, dan memang ternyata orang semua menganjing Nabi SAW. Ini orang semua harap Nabi SAW menceritakan tentang apa agama itu. Di kalangan yang dah beriman, nak beriman, okey. Tapi bila Nabi SAW ceritakan benda yang luar akal ini, yang mana pelajarannya apa dia? Islam ini, Allah itu untuk dirasai keagungannya, bukan untuk dibicarakan banyak bincang tentangnya. Tak perlu bincang tentang Allah, nanti akan terbawa kepada bincang tentang qada dan qadar. Bila bawa bincang pada qada dan qadar, nanti akan pergi kepada argue tentang ketetapan Allah. Dalam argue ketetapan Allah, benar tak kita hamba? Tak. Yang argue ni iblis, Fir'aun. Fir'aun tajalli bagi iblis. Nabi Muhammad SAW tajalli bagi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi jangan banyak sembang tentang Allah, terus pergi kepada tasawuf. Allah yakin wujud, dan wujudnya tidak boleh dibagaimanakan. Selesai ilmu akidah sifat 20 Asy'ariyah Maturidiyah, itu Ahlussunnah wal Jamaah. Terus pergi kepada tasawuf, bertarikat untuk merasai, tenggelam dalam kasih Allah yang Maha Agung, tenggelam dalam kesempurnaan Allah yang Maha Agung, tenggelam dalam keindahan Allah yang Maha Agung, tenggelam dalam kehebatan Allah yang Maha Agung. Itu Jamal, Jalal, Kamal dan Azim. Itu Isra dan Mi'raj. Kemudian setelah Nabi ceritakan, ramai yang menjadi murtad. Tetapi Abu Jahal sebagai penganjur utama Isra Mi'raj, penganjur utama Isra Mi'raj, ni kita ni ikut siapa ni? Penganjur Isra Mi'raj, secara berseluruhnya. Tapi Abu Jahal memang penganjur utama, bapa bawangan yang pertama. Jadi tengok-tengok rupanya Abu Bakar tak ada lagi radhiyallahu anhu. Abu Bakar tak ada lagi. Bila Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi, dia tak puas hati, dia cari Sayyidina Abu Bakar. Dia ceritakan, Sayyidina Abu Bakar tak mendengar seluruh penceritaan Isra Mi'raj tu. Maka diganjing-ganjingnya Nabi SAW di hadapan Sayyidina Abu Bakar. Maka Sayyidina Abu Bakar kata, kalau Nabi, kalau namanya Muhammad, dia tidak pernah berdusta, maka kalau dia sembang, dia pergi tempat yang lebih dahsyat lagi pun, aku percaya tanpa usul persa, aku percaya. Gitu. Bila Sayyidina Abu Bakar percaya begitu, ada yang dikatakan sahabat sedar kembali, sebab Abu Bakar tu firm keteguhannya. Maksudnya apa dia? Cinta Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan cinta pada akal. Iman Abu Bakar kepada Nabi Muhammad SAW bukan iman pada akal, tapi iman pada hati. Akal untuk berfikir, hati untuk bercinta. Maka memang jejak kecintaan itu bergesel dengan Nabi Muhammad SAW, itu ibaratnya. Maka digelar sebagai As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar. Mutlak kecintaan. Maka disitulah ramai yang tergugur daripada keterbukaan utama umat Islam. Maka akhirnya tergugur itu, semuanya tidak berhijrah ke Madinah. Maka itu adalah penapisan terakhir pelajaran Tauhid. Jadi poin yang terakhir, lega sikit lah, lega sikit. Poin yang terakhir pun dia, Isra Mi'raj adalah convocation pelajaran Tauhid dan Tasawuf. Itu tulis convocation, pelajaran Tauhid dan Tasawuf, convocation. Lepas Nabi SAW selesai Isra Mi'raj, diceritakan ada sahabat yang beriman firm seperti Sayyidina Abu Bakar, dan ada juga yang telah murtad dan kembali kepada asalnya. Maka akhirnya tertapis. Maka yang berhijrah dari Mekah ke Madinah semuanya adalah golongan umat Islam yang telah mendapat tapisan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak semua layak untuk berhijrah. Tak semua layak untuk berhijrah. Maka di situ meninggalkan mereka akan semua perkara yang mereka ada, pergi ke Madinah bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Mutlak kepercayaan. Di situ baru benar-benar sahabat-sahabat tertapis dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kekuatannya apa dia? Cinta, bukan kekuatan akal. Dan memang dengan akal takkan masuk akal, tapi dengan cinta ada syafaat baginda SAW. Pada hakikat Nabi SAW diwujudkan, diciptakan, layak dan mampu baginda itu. Kalau begitu Nabi SAW, bagaimana pula Allah
tidak boleh dibayangkan. Dah tak tahu pun hakikat Allah itu. Itu kemuncaknya Isra dan Mi'raj. Sebab itulah bulan Rajab adalah bulan kegirangan bagi semua golongan sufi. Awal persediaan untuk menyambut Ramadan. Tapi ada selang lagi bulan Syakban. Lepas tu baru Ramadan, berturut-turut bulan yang penuh keberkatan ini. Sampai di Madinah, bila berhijrah, maka dengan barakah orang muhajirin yang benar cintanya kepada Nabi SAW, apa hadiahnya? Hadiahnya adalah Allah membuka hati orang-orang Ansar untuk menghadiahkan apa saja yang ada pada mereka untuk kesenangan orang muhajirin. Di situlah berlakunya apa dia? Isar. Melebihkan orang lain berbanding kepentingan diri sendiri, itu berlaku. Isar. Dan di Madinah barulah diisytiharkan pensyariatan solat daripada langit sampai turun ke bumi, dimanifestasikan pada penghayatan Isra dan Mi'raj dan hijrah, kemudian direalisasikan pada pada sempena di keadaan di Madinah. Dan itulah ibadah yang untuk menaikkan rohani kita dengan Allah, yang dapat mengangkat segala kesedihan, yang dapat mengangkat segala musibah kehidupan. Itulah ibadat solat. Maka di ada tempat, di ada perkara yang Nabi SAW temui semasa di Isra Mi'raj, di Mi'rajkan itu adalah kedengaran tapak kaki Sayyidina Bilal. Apabila ditanya apa yang Sayyidina Bilal lakukan, Sayyidina Bilal banyak bersolat. Dengan solat yang disebut namanya solat sunat wudu, berwudu solat, wudu solat. Dan memang sebahagian para mursyid yang membimbing kita menyatakan bahawa kalau kamu berdosa, kamu susuli dosamu dengan 2 rakaat. Kalau kamu berpahala, kamu susuli dengan 2 rakaat. Kalau kamu dalam keadaan kekeliruan, kamu susuli dengan 2 rakaat. 2 rakaat. Sebab solat itulah maknanya untuk mengangkat. Tapi solat yang bagaimana? Solat yang dalam memahami erti keunggulan pelajaran daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan itu perlu kepada bimbingan mursyid yang bertali arus rohaninya dengan Nabi SAW. Yang Nabi nyatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama pewaris Nabi SAW. Nabi baginda tak sebut warasatul rasul, warasatul anbiya. Maksudnya apa dia? Yang mewarisi cahaya kenabian. Cahaya kenabian. Apa yang ada pada cahaya kenabian? Segala perkhabaran, pengetahuan tentang hakikat ketuhanan. Itu ditambung oleh para pewaris baginda SAW di kalangan para mursyid. Perlu mendapatkan bimbingan mursyid untuk kita lebih memperhalusi, sehingga kita merasai seolah-olahnya kita juga menjalani pelajaran dan perjalanan yang sama, iaitu bermi'raj rohani kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tertancap sesuatu cahaya dalam rohani semua yang mendengar, sama ada yang di sini secara langsung ataupun yang di luar secara sambil-sambilan ataupun yang dalam Facebook masing-masing. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله جزا الله عنا
سيدنا محمدا ما هو أهله جزى الله عنا سيدنا محمدا سيدنا محمدا ما هو أهله. Betapa semua Nabi nak menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba tanpa diminta kita jadi umat Nabi. Tidak ada Nabi yang mendoakan umat baginda dan Muhammad mendoakan kita. Nabi Muhammad menjamin kita. Tapi kita masih lagi berkira-kira untuk memperhubungkan rohani kita dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan ini adalah hari terakhir rohani kita mati. Dan selepas daripada ini, hidup rohani kita dengan limpahan nurani daripada baginda Nabi SAW. Betapa kita perlu untuk berterima kasih kepada baginda dan betapa bersyukur kita kepada Allah. Dan kalau benar kita dalam kecintaan itu, bibir kita ini, nafas kita ini, keripan mata kita ini, semuanya dalam detik-detik kecintaan yang indah dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didiklah anak-anak kita dengan selawat. Tuan-tuan faham apa yang saya cakap, itu bonus. Tuan-tuan dapat menanggapi apa yang saya terangkan berkenaan dengan perkara-perkara rohani, itu semua bonus. Tapi kalau tuan-tuan dan puan-puan balik faham Nabi kita siapa, dan sedar diri kita perlukan apa, dan sentiasa berterima kasih kepada baginda SAW, tempat benar kehambaan dan tempat benar perkenalan dengan Allah Ar-Rahman, maka akhirnya gerak kerja kita adalah memperbanyakkan selawat. Itu sudah cukup bermakna. Selawat itu nanti akan mempertemukan anda semua dengan pewaris Nabi di kalangan para mursyid yang mewarisi cahaya ini untuk membimbing rohani kita, nafsu kita, untuk sampai sekurang-kurangnya mencapai nafsu mutmainnah. Ya Allah, dengan asbab majlis dan bicara pada malam ini, Engkau angkat rohani umat baginda Nabi ini sallallahu alaihi wasallam. Engkau angkat rohani kami, isteri kami, suami kami, anak-anak kami, seluruh keturunan kami. Engkau angkat juga semua leluhur datuk nenek moyang kami yang terdahulu daripada kami. Engkau angkat semuanya ya Allah, sehingga menyatu kami semua dalam pelukan rohani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaika ya Nuradatillah. Assalatu wassalamu alaika ya Nur Jamalillah. Assalatu wassalamu alaika ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, ampunkan kami ya Allah di atas dosa-dosa jasad kami ya Allah. Ampunkan kami ya Allah di atas dosa qalbi kami yang lalai mengingati-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, qalbi kami yang lalai mengingati dan mencintai Nabi-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang masih mati rohani kami kerana tidak berhubung rohani kami dengan rohani baginda Nabi kami sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah kami semuanya ya Allah. Ampunkanlah kelalaian kami ini ya Allah. Ya Allah, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidupkan kembali rohani kami semasa kami di alam roh memandang-Mu dengan cahaya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Engkau buka mata rohani kami sehingga kami memandang keagungan-Mu, kesempurnaan-Mu, keindahan-Mu dan keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kami akan memperbanyakkan selawat selepas daripada majlis ini ya Allah, lebih daripada biasa ya Allah. Biarkanlah selawat kami ini terhubung rohani kami dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga kami bertemu dengan mursyid yang membimbing rohani kami
keluar kami daripada amarah menuju lawamah, mujahadah kami daripada lawamah meningkat kepada mulhamah, dan bantulah kami ya Allah untuk kami mencapai tangga mutmainnah. Mudah-mudahan ya Allah di syurga nanti berpelukan kami dengan kekasih-Mu, kekasih kami yang mengasihi kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bi sirril Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, alhamdulillah, astagfirullahaladzim, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih di atas kesudian menganjurkan, dan mohon maaf di atas segala kesilapan. Mudah-mudahan ada dimensi yang baru dan kehidupan yang berbaki, mahligan syurga untuk kita semua insya-Allah. Aku qawli hadza, astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.